Wow. Tengok pada pandangan ni adalah Tasik Titiwan, Tamalaya. Pemandangan dia memang cantik di pagi hari. So tengah-tengah berlari saat ni, saya rasa dada macam ketat sikit. Padahal umur dah meningkat dah, bukan muda lagi. Memang cantik pemandangan. Disebabkan saya dah berhenti kejap, dada rasa ketat, terasa nak bercakap sikit bab ilmu tauhid. Ilmu tauhid ni bukan senang lah untuk difahami. Setengah orang tu dia belajar sifat 20 tahun pun masih tak boleh faham. Walaupun dia boleh hurai sifat 20 sebiji macam dalam buku sekali pun tak semestinya dia boleh parking apa yang dia belajar tu. Bukan macam tu. Ilmu tauhid ni bukan senang untuk difahami, melainkan Allah saja yang mampu untuk memberi faham. Tapi bila Allah boleh bagi faham, memang hebat lah, memang dahsyat lah. Ada orang setengah tu 20 tahun, ada orang tu 7 tahun, ada 10 tahun, ada 8 tahun. Walaupun guru bercakap benda yang sama sekalipun, tak akan faham melainkan Allah yang bagi faham. Okey, apa yang Ustaz Wan bercerita semua tu menggunakan bahasa yang mudah. Ada setengah tu ustaz-ustaz menggunakan bahasa kiasan. Sebab kalau kita bagi direct pun orang tak akan faham juga. Satu hari bila dia faham melalui kiasan-kiasan bahasa-bahasa digunakan, dia akan datang dan bertanya lah atas apa yang Allah bagi faham kat dia. Dan di situlah kita akan ulas lebih lanjut lagi. Dan yang bercakap pasal kulit ni pun jadi hukum sesat. Apa tak nak cakap yang lebih dalam lagi. Beragama senang. Sampai masa mayam, puasa, zakat, fitrah, dan semua agama ajar suruh jadi baik. Tapi bab ketuhanan bukan untuk semua, maknanya untuk semua sebenarnya, tapi nak faham tu bukan senang. Sebab tu apabila orang yang belajar, yang faham bab jalan ketuhanan, dia tak ada nak menghukum sesiapa sekalipun. Walaupun orang bukan agama Islam sekalipun, dia tak akan panggil orang kafir. Orang yang bukan macam agama kita, lain daripada agama kita. Dah tak ada istilah nak menghukum. Sebab tu makhluk Allah daripada Adam, dia satu. Allah dah kata dah, kalau dia nak jadikan semua agama Islam, dia boleh jadikan. Dia nak jadikan satu bangsa saja, satu color, satu rupa pun boleh. Allah maha hebat. Tapi kalau satu color, satu rupa, mana kehebatan Allah? Allah nak tunjukkan kehebatan dia dengan bermacam-macam rupa, bermacam-macam color, bermacam-macam agama, bermacam-macam bangsa. Itulah kehebatan Allah. Mari pada yang satu je, bukan mari pada dua. Bukannya orang-orang yang bukan beragama Islam tu untuk dibakar. Mari Allah cipta dia buat apa? Yang penting bab ilmu tauhid ni, kita nak mentauhidkan Allah. Mentauhidkan Allah maksudnya matikan diri sebelum mati. Jangan merasa diri tu hebat. Jangan merasakan diri tu pandai. Bukan merasa diri itulah segala-gala. Di sini nak mentauhidkan la haula wala quwata illa billah. Sesiapa yang dapat mentauhidkan la haula wala quwata illa billah, memang hebat dan tak akan menghukum sesiapa sekalipun. Dia akan berdiam diri. Dia tak ada dah rasa megah, sombong, takbur. Sebab contoh saya lah, pagi ni saya bangun. Siapa yang bangunkan saya? Itu bila bangun kita nak bersyukur.
Diberi lagi kehidupan satu hari lagi. Dan siapa yang gerakkan saya untuk berdiri, untuk berjalan? Allah lah yang gerakkan, yang izinkan. Mana ada kemampuan kita? Okey, kenapa saya datang Taman Nelayan hari ni untuk jogging? Rasa nak datang tu lah yang datang daripada Allah yang membawa saya ke sini, bukan saya. Jangan duk perasan, Dr. Nasir jangan perasan. Dr. Nasir ni tak ada apa pun. Dengan umur saya sekarang ni, saya dah tak kisah dah dengan doktor dah. Buang dah. Dulu saya rasa megah dengan doktor. Contohnya lah. Rasa hebat. Rasa diri lebih. Di akhir penyudahnya, tak ada apa, semua tinggal. Dunia ni pun kita akan tinggal. Kemana yang hebatnya kita, walaupun ilmu tinggi sekalipun. Tak kira lah ilmu dunia ataupun ilmu agama. Okey. Macam doktor perubatan. Okey, dia boleh tahu umum lah semua penyakit-penyakit, semua jenis operation dia boleh tahu. Adakah doktor perubatan dia boleh buat operation yang besar-besar? Tak boleh. Dia boleh buat operation yang kecil-kecil sahaja. Okey. Seorang doktor nak jadi pakar bedah umum katakanlah, kena pergi belajar lagi 4 tahun, tak tentu lulus lagi. Umum tu tak mesti boleh belah jantung, boleh belah otak tu, kan. Dan tiada satu doktor boleh menguasai segala ilmu perubatan, ataupun tiada satu pakar bedah boleh menguasai semua ilmu perbedahan. Dan macam itulah beragama. Agama ni dipecahkan bermacam-macam pecahan. Dan tiada satu ustaz pun boleh menguasai semua ilmu keagamaan. Apatah ilmu tauhid. Ada. Dan apa yang terjadi pada ustaz-ustaz kita zaman sekarang ni? Dia orang tak ada etika keilmuan, tak tahu nak bezakan ilmu dia orang tu. Pakar hadis pun nak hulas pasal ilmu tauhid tu tak betul. Okey, mati diri sebelum mati. La haula wala quwwata illa. Jangan ada terlihat daya upaya kita lagi dah. Kita ni mana ada daya upaya. Nak jalan, nak bangun, nak duduk, nak bekerja. Ada. Allah dah atur dah. Kita datang dengan dia, kita kembali dengan dia. Kita yang merasakan diri kita tu hidup. Kita yang merasakan semua tu ikhtiar tu mari pada kita. Setiap kehidupan kita mari pada rasa. Tak kira lah baik atau buruk. Mari pada rasa tu lah. Siapa dia tu? La haula wala quwwata illa billah. Bila sampai satu masa kita akan serah balik semua dah. Bila ada timbul kesedaran, tak ada daya upaya apa pun. Saya sendiri sampai Taman Nelayan ni pun dah tak ada daya upaya pun. Melainkan tak ada daya upaya Allah. Allah yang gerakkan saya. Dia mengilhamkan saya untuk datang. Tak ada tengok perut dah buncit dah, suruh datang. Tak ada dah. Sebelum kita berdoa tu, Allah dah tulis ya sana kita akan doa. Jadilah kita berdoa. Bukan Allah bagi sesuatu atas doa kita tu. Allah tu bukan hamba kita. Dah ditakdirkan kita tu berdoa kat tangan. Dah tertulis dah semua kat Lauh Mahfuz. So bila kita boleh solat, jangan terasa kita tu hebat. Bukan kita yang ada kemampuan. Allah yang bagi kita untuk beribadah, untuk solat. Jangan nampak kita. Jangan ternampak adanya diri. Matikan diri tu. So bila kita faham yang ni, nak marah pada yang tuduh sesat pun sebenarnya tak boleh. Gerak siapa semua tu. Yang menghukum Ustaz Wan sesat, tak boleh mengajar pun, Ustaz Wan nak kata apa? Bila melihat tiada yang wujud malaikat Allah sahaja. Okey, ilmu tauhid satu lagi nak bagi faham.
kita belajar alam diri, kita melihat sifat-sifat dajjal lah, apa setan, iblis, apa sekalipun kita letak pada diri, kita cuba melihat sifat-sifat tu agar sifat-sifat yang buruk tu kita tak ikut. Bukan bermakna belajar alam diri, apa yang ada di alam diri ada kat luar sana. Tak kira lah dajjal, itu konsep ketuhanan. Apa yang ada dalam diri ada dekat luar sana, maknanya dajjal ke apa sekalipun ada dekat luar sana, cuma kita tak melihat yang kat luar. Kita bukan nampak, bukan boleh lihat, ya apa kita nak peduli yang kat luar. Cukuplah kita tahu dia tu wujud dan perangai-perangai dia ini macam perangai dia, dan melihat pada diri kita, dan ubahlah diri kita tu.